Salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung kelas kita untuk subtopik 1.3 menulis dan menilai ungkapan. Baik, kita ulang kaji balik. Operasi aritmetik atau tertib aritmetik sebelum kita menulis dan menilai ungkapan. Nilaikan setiap ungkapan. Okey, dengan cara congak ataupun kiraan minda, kita buat soalan A, B, C. 8 campur 6 tolak 2. Kita guna aturan tertib untuk operasi aritmetik darab, bahagi, tambah dan tolak. Jadi kita guna singkatan mnemonik kan. Kuda batatu, jika ada kurungan buat kurungan dahulu, jika ada bahagi dan darab buat bahagi dan darab dahulu. Lepas tu baru buat operasi tambah dan tolak daripada sebelah kiri ke kanan. Jadi kita mula daripada kiri ke kanan, kita akan jumpa nombor 8 tambah 6 kan. 8 tambah 6, kita dapat berapa? 14. 14 tolak 2. 12 kan. Okey, 8 tambah 6 ni fact of 12. Ataupun fakta 12 kan. 8 tambah 6, 12. 6 tambah 6, 12. Kita akan dah belajar masa sekolah, prasekolah, fakta 12. Kalau 8 tambah 6, 14 kan. Fakta bagi 14. Kita dapat 12. B, kita cuba congakkan B dan kiraan minda. Dapat berapa? Boleh respon dekat in-call message. Okey, tak apa. Bagi masa dalam 2 hingga 5 minit untuk respon. Tak apa sebab ada yang lagging kan. Cikgu tanya soalan B ni, kita kira atau congakkan dengan kiraan minda. 16 tolak 8 tambah 2. Nampak tak dekat slide tu? Soalan B. Kita buat soalan B pula. Kita kena biasakan operasi atau tertib aritmetik sebelum kita selesaikan atau menilai ungkapan. Kita kena mahir yang ini dulu Jadi soalan B ni 16 tolak 8 tambah 2. Jadi kita buat operasi daripada kiri ke kanan. Sebab ada operasi tambah dan tolak saja. Jadi 16 tolak 8, 8. Fact of 8 ataupun fakta bagi 8, deduct of 8. Maksudnya 16 tolak 8 kita dapat 8 balik kan. Ataupun dia adalah fakta kembar, nombor kembar.
Betul? 8 campur 8 sama dengan 16 kan? Dia adalah nombor kembar. 8 campur 8, 16. 9 campur 9, 18 kan? 6 campur 6, 12. Fact of twin nama dia. Fact of twin. Ini untuk cara kita congak dengan fikiran minda kita. Boleh? Jadi fact of 8 atau twin of 8, 16 tolak 8, 8 tambah 2 sama dengan 10. Soalan C, kita cuba buat soalan C pula dengan kita congak ataupun kiraan dalam minda kita tanpa guna kalkulator. Okey, 13, 30. Jadi kita akan buat proses darab dahulu sebab kita guna tertib dengan perkataan mnemonik atau singkatan bagi Huda Batatu. Ada kurungan, buat kurungan dulu. Kalau ada darab, buat darab dulu. Baru kita buat tambah. Jadi 12 tambah 18 kan? Jadi 12 tambah 18 sama dengan 30. Jadi apa fakta nombor di sini yang ada? Fact of 10 Fact of 10 tu apa dah? Fakta bagi 10. Maksudnya jumlah bagi nombor itu kita dapat 10. Okey, fact of 10 bentuk di sini adalah 8 tambah 2. 10. Okey, fact of 10 lagi yang lain. 6 tambah 4. 7 tambah 3. Okey, apa fact of 10 lagi? Boleh respon? Jadi 12 tambah 18 kan? Kita akan jumpa 2 tambah 8 kan? Jadi 2 tambah 8 ni corak fact of 10 atau fakta bagi 10. Sampai 8 campur 2 dapat 10. Apakah gabungan nombor atau corak nombor yang kita dapat jumlahnya 10? Okey, kita recall balik masa prasekolah. Siapa dah belajar masa prasekolah? Fact of 10. Ingat lagi? Yes, fakta dia 6 campur 4, 8 campur 2, 7 campur 3 kan? 1 tambah 9. Semua akan dapat fact of 10 atau jawapannya 10. Jadi 12 campur 18 ni kita akan dapat 30. Okey, kita refresh balik. Subtopik 1.1, pemudahkan setiap ungkapan. 6 darab. Kalau kita lihat ada rapat macam ni, 6 ada kurungan, maksudnya darab 9 tambah 1. Tapi untuk international school ataupun sekolah antarabangsa ataupun sekolah Eropah, dia akan tulis 6 titik bertindih tu, titik nota tu kan. Titik nota baru 9 tambah 1. Okay, kita buat ataupun congak guna kiraan minda. Jadi kita akan buat dalam kurungan dahulu kan. Huda Batatu, 9 tambah 1, 10. Fact of 10, 10 darab 6. Betul? 60. Okey. Jadi kiraan matematik ni semua melibatkan corak. Ini juga dua ni ada operasi tambah dan tolak saja. Jadi kita buat daripada kiri ke kanan. Jadi kita jumpa 17 tolak 2, baru kita jumpa 3 kan. Jadi 15 tambah 3, 18. Okay, ni fact of 8, 5 tambah 3 kan. Seterusnya kita akan buat darab dahulu. Baru kita buat
Operasi dari kiri ke kanan. Jadi kita lihat di sini ada fact of 10 kan. Jadi kita boleh selesai yang ini dulu. Kalau kita nak congak atau kira dalam minda. 16 tambah 4 berapa? 20 kan? 20 tambah 9, 29. Betul? Dalam silibus KSSM kita akan belajar kalis, agihan kan semua tu. Ini pun kita buat cara kalis agihan, maksudnya kita tambah yang mudah dulu. 16 tambah 4, 20 kan? Sebab ada fact of 10. 6 tambah 4, 10 kan? Betul? 6 tambah 4 adalah 10. Jadi mudah kerja kita untuk tambah nombor yang besar. Jadi 20 tambah 9, kita dapat 29. Yang betul kita boleh buat daripada kiri ke kanan. Tapi kalau ada tambah je semuanya, kita boleh selesaikan fact of 10 dulu. 6 tambah 4, 10. Tangga 1, 20. 20 tambah 9, 29. Boleh? Soalan 4, kita mesti selesai dalam kurungan dahulu. Nampak kurungan, selesaikan dalam kurungan dahulu. Dalam kurungan ada darab, kita selesaikan dalam darab, operasi darab dahulu. 3 darab 5, 15. 15 tambah 1, 16. Jadi dia darab 2. Darab 2 ni maksudnya kalau kita jumlahkan, maknanya apa? Kita tambah 16 tambah 16 kan? 32. Saya bagi darab, kita boleh tambah 16 ni sebanyak 2 kali. 16 tambah 16 kan 32. Jadi fact of 12 dekat sini. Sebab 6 tambah 6 adalah 12. Boleh? Baik, kita terus kepada bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berikut. Bentukan persamaan linear. Apa maksud persamaan linear? Kita kena tahu dulu maksud persamaan linear. Persamaan linear maksudnya ada sama dengan. Contoh, dalam nombor 2 campur 5 sama dengan 7. Betul? Untuk persamaan linear, dia ada pemboleh ubah. Contohnya 2x tambah 1 sama dengan 6. Itu maksud persamaan linear. Dan dia punya kuasa tertingginya 1. Contoh, 5R ataupun 2x. 2x tu, x dia kuasa berapa? 1. X kuasa 1 tidak ditulis dalam matematik. Digelar sebagai invisible one. Invisible one. Apa maksud invisible one? Gaib 1. 1 tidak ditulis kebanyakannya dalam matematik, buku-buku matematik atau buku teks. Betul? Macam 2y, 3x, 4m. Dia tak sebut 4m kuasa 1. Jadi kuasa tertingginya 1. Itu adalah linear. Lepas tu dalam satu pemboleh ubah maksudnya dia ada satu huruf saja. Macam 2x tambah 3x sama dengan 4. Jadi x dia adalah satu pemboleh ubah. Boleh? Contoh, kita bagi contoh. Supaya lebih faham.
persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contohnya 2x tambah x sama dengan 4. Ini persamaan linear. 3m sama dengan 2. Ini persamaan linear satu pemboleh ubah. Boleh? Jadi awak lihat semua satu tak ditulis. Ini x kuasa 1 sebenarnya. X kuasa 1. Jadi kuasa tertingginya adalah 1. Itu maksudnya linear. Persamaan linear. Untuk XSM, kita belajar ini. Dalam tingkatan 1 ada belajar persamaan linear kan. Dalam satu pemboleh ubah. Jadi kita dah masuk tidak langsung dalam topik tingkatan 1 dalam bab 6. Jadi kita ulang kaji bab 6 . Jadi invisible x kuasa 1 tidak ditulis, digelar invisible one. Bukan invisible man . Ada tengok cerita invisible man? Bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berikut. Kita kena bentuk kan betapa kita bina satu persamaan linear. Apabila nombor 5R ditambah dengan 13, hasilnya 24. Okay, cuba awak tuliskan bentuk persamaan linearnya dalam satu pemboleh ubah berikut. Untuk soalan 1. 5R tambah 13. Yang lain? Boleh respon sekali. Siapa yang boleh buka kamera, buka kamera . Kalau internet perlahan, tak perlulah. Jadi kita dapat 5R tambah 13 sama dengan 24. Ini persamaan linear kan. Ada sama dengan, ada jumlah dia, ada pemboleh ubah. 5R tambah 13. Hasil darab nombor M dengan 6 sama dengan hasil tambah 7 dan M. Okey, kita cuba buat dalam 1 minit. Apakah bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berikut? Yang lain boleh respon juga dekat info message. Hasil darab nombor M dengan M, M dengan N, dengan 6 sama dengan hasil tambah 7 dan M. Hasil darab ni maksudnya dia ada dua komponen ataupun nombor dengan huruf. Kita rapatkan. Hasil darab nombor M dengan 6 sama dengan hasil tambah 7 dan M. Jadi kita dapat
Okey, ada respon lain? Bagaimana yang lain? Dapat? Cuba awak buat ni. Hasil darab nombor M dengan 6 sama dengan hasil tambah 7 dan M. Selalu kita dengar hasil tambah kan? Ni ada hasil darab. Jadi kita dapat 6M sama 7 tambah M. Atau awak terbalik pun boleh juga. Ada yang jawab 7 tambah M sama dengan 6M. Sama sahaja. Okey, soalan 3. Nur membayar RM17 bagi V buah buku yang berharga RM7 sebuah. Dan sebatang pen yang berharga RM3. Okay, cuba bentukkan persamaan linear dalam satu boleh ubah berikut. Nur membayar RM17 bagi V buah buku yang berharga RM7 sebuah. Dan sebatang pen yang berharga RM3. Okey, yang itu 7V tambah 3 sama dengan sebenarnya 17 kan. Nanti siapa yang dapat modul tu betulkan Ada tempo error. Typo error Sebenarnya ada 17 kan. Sebab membayar RM17 bagi V buah buku yang berharga RM7 sebuah. Jadi 7 darab V. Dan sebatang pen dan masuk tambah. Sebatang pen yang berharga RM3. Jadi RM3 darab satu batang 3. Jadi cikgu betulkan balik. Patutnya 17 kan. 17 Siapa yang dapat modul tu betulkan. Potong 31 tu tulis 17. Baik, seterusnya kita selesaikan ungkapan yang berikut. Selesaikan ungkapan 18 tambah 2B apabila B sama dengan 3. Okay, kita selesaikan. Masa selesai ni masuk kita dapat jawapan dalam bentuk nombor Jadi cikgu tunjukkan. Kita nak gantikan 3 dalam B, maka kita buat bentuk kurungan Maksudnya kita gantikan 18 tambah 2B sama dengan 18 tambah 2 darab 3. Lepas tu kita buat tertib aritmetik. 18 tambah 6. Jadi awak nampak pentingnya tertib aritmetik dalam persamaan linear ataupun ungkapan. Jadi kalau awak tambah dulu 18 tambah 2, awak akan dapat 10. 10 darab 3 dah 30. Betul? Jadi kalau kita guna tertib aritmetik, kita dah tahu dah mana yang kita nak darab dahulu. 18 tambah 6
dapat 24. Boleh? Ada soalan? Ada yang lain? Ada soalan? Okay, kita cuba selesaikan soalan E pula. Cari nilai 2PQ tolak R bagi 3 untuk P sama dengan 3, Q sama dengan 4, R sama dengan 9. Jadi kita gantikan, cuba awak selesaikan, cikgu dah masukkan. 2 darab 3, P sama dengan 3, Q sama dengan R, Q sama dengan berapa? 4. Tolak R sama dengan 9. Gantikan boleh ubah. Cuba dapatkan jawapan berapa? Okey, dapat? Bila kita dah gantikan, kita buat operasi step arithmetic. Kita buat operasi apa dulu? Darab dan bahagi dahulu. Kita boleh buat serentak. Buat darab dengan bahagi, atau kita buat darab dahulu, 2 darab 3. Ataupun kita nak bahagi pun dulu, boleh. 2 darab 3 darab 4 tolak 3. Lepas tu kita buat operasi darab dari kiri ke kanan. 2 darab 3, 6. 6 darab 4. Baru kita buat operasi tolak. 21. Dapat 21? Dia dapat ya. Jadi cikgu nak ulas sikit. Untuk soalan ini kita boleh buat serentak darab dengan bahagi. Jadi kalau nampak bahagi di belakang, kita boleh bahagi dahulu, ataupun kita boleh buat serentak darab dengan bahagi. Maksudnya 2 darab 3, 6, 6 darab 4, 24. 24 tolak 3. Ataupun kita boleh buat satu-satu, buat bahagi dulu yang belakang sekali. 9 bagi 3, 3. Baru kita buat darab. Lepas tu baru tolak.
Okay, seterusnya, kita nak bentukkan satu ungkapan. Sebuah pasaraya memborong sekotak minuman mengandungi 12 botol. Tulis boleh ubah untuk bilangan kotak yang perlu dibeli untuk e-botol. Jadi awak bayangkan e-botol ni mungkin 300-400 botol. Okey, untuk permulaan. Cuba awak bayangkan ini sebagai 300 botol. Jadi dia nak bilangan kotak. Maka apakah operasinya? Darab ke ataupun bahagi? Bahagi. Yang lain? Jawapan yang lain macam mana? Jadi bahagi. Contoh, kita masukkan ini 300. Jadi 300 kita bagi 12, maka kita akan dapat bilangan kotak. Jadi cikgu nak ulaskan di sini bahawa diberi E ke ataupun X ke, kita bayangkan dia adalah satu nombor sebenarnya. Apa-apa nombor, 300 ke, 60 ke. Jadi dia mungkin 300 botol ataupun 300 tin. Tapi dia beri sini satu kotak sama dengan 12 botol. Jadi kalau 300 botol, berapa kotak? Jadi cara congak, kita akan terus dapat operasi bahagi. Jadi kita terus bahagikan. 300 bahagi 12. Jadi kita tukarkan 300 jadi E bahagi 12. Okey, nampak tak? Maka E bagi 12. Jadi dengan ungkapan ini kita boleh proceed atau teruskan dengan soalan B. Cari bilangan kotak perlu dibeli jika 84 botol. Jadi bilangan kotak perlu dibeli jika 84 botol. Jadi E ni sama dengan 84 kan. Jadi kita gantikan dalam ungkapan E bagi 12. Jadi kita dapat berapa? Di 84, kita terus bagi 12. Terus kita dapat jawapan. Kita bahagikan dapat 7 kotak untuk 84 botol.
Seterusnya kita bincangkan kita selesaikan satu bentuk ayat ayat yang panjang. Okey, kita baca dulu soalan ni, lepas tu kita keluarkan maklumat yang penting, lepas tu kita analisis, kita bandingkan apa yang kita perlu buat. Kedai kek menjual kek yang berharga RM16. Cas penghantaran ialah RM2. Jadi awak dah nampak operasi dia. Cas penghantaran ialah RM2. Tulis ungkapan boleh ubah untuk kos penghantaran kek itu. Nilaikan ungkapan untuk mencari kos penghantaran 2 kek. Jadi, apa yang kita boleh tukarkan jadi pembeli ubah. Pembeli ubah tu maksudnya kita wakilkan huruf kecil. Jadi ditanya di sini, nilaikan ungkapan untuk mencari kos penghantaran 2 kek. Jadi apa yang ditanya itu, itulah kita kena perlu tukar kepada pemboleh ubah. Jadi unit bagi pemboleh ubah ni apa? Bilangan kek kan. Jadi kita boleh wakilkan bilangan kek ni sebagai M ataupun K ataupun X ataupun Y. Betul? Okey, cuba buat bentuk ungkapan bagi pemboleh ubah ni. Pelan pada awak lah nak guna huruf pemboleh ubah tu K ke ataupun M ke. Terpulang. Yang penting awak dapatkan ungkapan dia. Okey, dapat ungkapan dia. Kedai kek menjual kek yang berharga RM16 dan cas penghantaran ialah RM2. Jadi 16 tambah 2. Lepas tu kita boleh wakilkan bilangan kek ni sebagai K. Jika 2 kek ataupun K, kita kena buat operasi darabkan daripada bahagi. Sebab kedai kek menjual kek yang berharga RM16 ini maksudnya satu kek. Jadi 2 kek 16 darab K. K itu adalah bilangan kek. Jadi perkataan RM16 setiap kek tambah dengan 2 cas penghantaran, biarkan K sebagai bilangan kek. Jadi ungkapannya adalah 16 darab K tambah 2.
Jadi K ni kita boleh gantikan apa-apa nombor. Kalau ditanya 2K, gantikan dengan 2. Jika 10K, gantikan K itu sama dengan 10. Maka K kita gantikan sama dengan 2. K sama dengan 2 ni 2K. Maka 16 darab K tambah 2 sama dengan 16 darab 2 tambah 2. Jadi kita buat operasi darab dulu. 16 darab 2, 32. Lalu kita buat operasi tambah. 34 ringgit. Jadi kita buat operasi ataupun kesimpulannya, ia berharga RM34 untuk menghantar 2 kek. Okey, 2 pizza tu kita batalkan, tukar kek. Baik, ada soalan? Jadi kesimpulannya, apa ditanya tu kita tukarkan kepada pemboleh ubah ataupun huruf kecil, sebarang huruf kecil. Yang selalu kita guna adalah pemboleh ubah X dan Y. Seterusnya, untuk latihan, cuba cari soalan satu cikgu buatkan. 8 darab 2, 16, 16 tolak 4, 12. Okey, soalan 2. Cuba gantikan G ke dalam ukapan. Ini dipanggil ukapan sebab dia tak ada sama dengan. Okey, dapat berapa? G ganti dengan 12, 12 bagi 2, dapat berapa? 6, 6 tambah 1, 7. Okey, seterusnya. Ini bukan persamaan linear sebab ada S dan T. Ini bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ini ada 2 pemboleh ubah. Walaupun ini kuasa 1, S kuasa 1, T kuasa 1. Okey, kita gantikan, dapat berapa? Tujuh belas. Okey, macam mana kita buat
Okay, cikgu sharekan cara operasi ini. Kita gantikan 3 S sama 8, kita gantikan 8 tambah 4 bahagi T sama dengan 2. Buat kurungan maksudnya kita gantikan. 8, 24 tambah 4 bahagi 2. Okey, tambah 4 bahagi 2. Jadi kita dapat apa? 46 eh. Ada dapat 46? Tempoh error 17 kan. Dapat 24 eh. Okay, 17 tu kita gantikan dengan 24 eh. 24 tambah 2. 26. Jadi kita buat operasi darab dan bahagi serentak eh. Baru kita buat tambah. Kita dapat 26. Okay, semua dapat 26. Yang lain dapat eh. Bukan 17 eh. Okey, soalan akhir. FG tolak G. Ya, dia dapat F digantikan dengan 5. 5 darab G ganti dengan 7 tolak 7. 7, 35 tolak 7. Sama dengan 28. Baik, ada soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Bagaimana? Senang faham dan mudah untuk subtopik ini? Senang eh? Senang. Okey. Jadi kita recall balik ataupun kita ulang kaji balik untuk memantapkan konsep dan kemahiran kita.
untuk masuk pada topik-topik yang lebih lanjut. Baik, yang lain ada soalan? Preman, Mika, tak ada eh? Jadi kita tangguh dulu kelas kita. Kita jumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.